TV KPM. Macam ni lah baru betul nak rakam. Okey, lepas tu bawah sikit. Ke sini sikit, sini sikit. Macam ni. Macam ni. Atas sikit. Lawa juga ni. Macam ni. Mira buat apa tu? Hai cikgu. Mira tengah rekod video ni cikgu. Oh. Ada kerja khusus. Kerja khusus. Apa itu? Apa teknik Mira guna? Teknik? Saya terus buka kamera, saya terus rakam je depan, ke kanan sikit. Ada teknik ke cikgu? Ada teknik dia ambil kamera ni. Ambil video ni Mira. Alamak. So kalau nak tahu, jom ikut cikgu belajar. Menarik cikgu. Jom cikgu. Jom. Masuk kelas cikgu. Okey. Okey cikgu, senyum sikit cikgu. Assalamualaikum. Hai, apa khabar murid-murid tingkatan 4? Anda sedang menyaksikan slot menengah atas di Didik TV KPM, di mana pada hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran produksi multimedia dengan tajuknya rakaman video. Siapa yang suka merakam video, siapa yang suka main dengan kamera, ini memang sangat sesuai dengan anda. Dan untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan seorang guru yang merupakan Ketua Panitia Produksi Multimedia, iaitu Cikgu Muhammad Hambali. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Sihat Cikgu? Sehat. Oh, sihat kan? Dengan Cikgu sihat. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, tak lupa juga terus serta bersama dengan kami di studio seorang Cikgu Jurubahasa Isyarat, iaitu Cikgu Azliana Mashhuri. Assalamualaikum Cikgu. Sihat Cikgu? Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami. Baiklah kawan-kawan, dekat depan ni ada tripod, ada kamera. Mesti semua nak tahu macam mana sebenarnya teknik nak merakam ni. Ada tekniknya tau. Okey, jom cikgu, kita mulakan kelas kita. Okey, terima kasih Mira. Okey, hari ini sebelum tu Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Okey, hari ini kita nak belajar topik rakaman video. Okey, kita tengok kenapa kita nak rakam video. Okey, yang pertama kita nak merakam aktiviti pergerakan objek, persekitaran dan pemandangan. Yang kedua, kita nak merakam peristiwa-peristiwa penting seperti majlis perkahwinan. Okey, kita ada peristiwa seperti majlis graduasi. Graduasi, betul Mira. Okay. Okey, merakam dapat memudahkan proses pengulangan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. Contohnya kita ada permainan, kita main bola sepak. Kita nak tengok teknik memain bola sepak macam mana, kita boleh ulang balik ataupun kita tengok strategi lawan dalam perlawanan bola sepak. Okey. Yang keempat, menghasilkan rakaman untuk isi kandungan mata pelajaran, ulasan makanan atau media sosial. Sebab sekarang ni kan zaman orang menggunakan konten bahan isi kandungan untuk bagi penonton ramai tengok video dia. Betul. Okay. Tentunya kita tengok perkakasan merakam video. Okey, kat sini kita ada kamera video, kita ada tripod, kita ada mikrofon. Okey, ini kamera video, yang ini tripod, yang ini mikrofon, dan ada juga peralatan lain seperti kamera digital, yang ada dekat atas meja dekat Mira tu. Ada kamera DSLR, ada drone, boleh gunakan telefon pintar, gimbal stabilizer dan kit pencahayaan. Betul tu. Okey. Mira tahu tak benda-benda ni? Tahu cikgu. Tapi saya nak belajar lagi dengan cikgu selepas ini. Kita tengok ya.
Okey, selepas ini cikgu akan terangkan pula. Tadi kita dah tahu apa itu sebenarnya mikrofon, apa yang dia masukkan dengan tripod, dan selepas ini cikgu akan terangkan pula macam mana cara nak guna ni. Macam mana teknik-teknik nak menggunakan kamera ni dengan tepat. Kalau kawan-kawan nak tahu, ada caranya, bukan rakam sesuka hati tau. Kita akan kembali selepas ini untuk dengar perkongsian daripada Cikgu Hambali. Jangan ke mana-mana. Kalau sebelum ini kita biasa merakam video menggunakan telefon pintar kita, sekarang ini dalam episod hari ini cikgu akan terangkan bagaimana pula tekniknya untuk merakam menggunakan kamera. Dan sekarang cikgu, kita dah tahu dah depan ni ada kamera, ada lens, ada tripod, mikrofon dan macam-macam lagi jenis peralatan. Tapi macam mana teknik yang sebetulnya cikgu? Okey. Baik Mira, kita tengok Okey, teknik rakaman kamera video. Okey. Terdapat beberapa jenis teknik rakaman video, iaitu yang pertama kita ada jenis short kamera video, yang kedua kita ada sudut pandangan kamera video, yang ketiga kita ada teknik pergerakan kamera video. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ini contoh video Kita tengok contoh video dulu. Okey, kita ambil video daripada Didik TV juga. Baik. Ini contoh videonya cikgu. Mira tahu tak video apa ni? Maksud cikgu daripada jenis segi shot dia. Shot dia? Kalau macam ni separuh badan, mungkin ini ialah video medium? Shot medium? Betul ke? Kita tengok Okey, kita tengok dia tu. Okey, yang pertama kita panggil close up. Okey, apa dia close up ni? Okey, close up ni ialah shot ini memperlihatkan daripada paras kepala hingga paras bahu. Okey. Dia akan menonjolkan ekspresi wajah subjek lebih mendalam lagi. Okey, dia ambil daripada paras bahu saja. Okey, yang kedua medium close up yang tadi yang kita tengok contoh video tu. Okey, shot ni fokus daripada bahagian dada ataupun pinggang hingga kepala. Okey. Kemudian dapat melihatkan emosi subjek tu. Okey, kalau kita tengok gambar sekarang ni, betapa sukanya host tersebut. Okey. Kita tengok yang ketiga, iaitu long shot. Long shot ni menampilkan keseluruhan subjek yang mempunyai pandangan yang luas serta menampakkan latar belakang. Jarak di antara kepala dan kaki adalah sama. Okay, kalau kita tengok contoh pada gambar yang dalam slide itu contoh dua orang host. So kita nampak saiz antara kepala dengan kaki sama. Baik. Okey. Yang ketiga, yang seterusnya medium long shot. Okey, medium long shot ni dia melihatkan kawasan dari bahagian atas kepala sehingga bahagian lutut subjek. Itu medium long shot. Kalau kita tengok pada slide sekarang ni, contoh ada cikgu yang sedang buat penerangan tentang pembangunan produk multimedia. So shot dia daripada paras lutut hingga kepala. So dia akan nampak latar belakang tu. Okey. Baik. Seterusnya wide shot. Wide shot kalau kita tengok dalam gambar rajah slide tu, wide shot ni dia luas. Baik. Dia daripada objek tu nampak kecil, so dia menampakkan latar belakang ke semua subjek, latar belakang semua subjek tu. Okey. Baik. Silakan cikgu. Okey, menunjukkan bahawa subjek tersebut sebahagian daripada lingkungan. Kalau kita tengok gambar rajah tu, tengok dia punya host tu nampak kecil je. Yang lain nampak besar kan? Nampak lebih tinggi lah daripada dia. Ya. Cikgu, saya nak tanya, apa perbezaan antara wide shot ni dan juga long shot, cikgu? Okey. Kalau wide shot ni dia lebih luas daripada long shot. Mana di persekitaran dia lagi luas. Dia lebih besar daripada long shot. Long shot
kita punya subjek tu dia kecil. Kalau long shot, kita nampak lagi dia punya subjek tu. Maknanya dalam frame dia tu antara atas dengan bawah dengan subjek dia adalah sama. Oh, macam tu. Kalau macam ni kan cikgu, antara shot yang cikgu dah terangkan, apa shot white shot ni bersesuaian digunakan untuk apa cikgu? Okey, kalau white shot ni kita biasa guna untuk, contohnya kita tengok dalam slide ni biasa digunakan untuk host memperkenalkan diri. Okey, dalam kalau kita tengok anugerah muzik, kita nampak dia punya pentas. Pentas tu. Okey. Macam tu. Pemandangannya nampak luas. Pemandangannya nampak luas. Kalau sekarang ni macam ni. Sekarang ni. Sekarang ni kita macam mana ni cikgu? Okey. Dia luas lagi. Oh, ya? Okey. So dia nampak semua sekali kan? Baiklah. Okey, saya dengan Mira nampak. Okey. Jadi ini antara white shot lah ni? Ya. Oh, ni white shot. Okey. Sekarang ni, kamera ni fokus kepada saya. Kawan-kawan dekat rumah yang tengah tengok sekarang, kalau angle yang macam ni, tadi cikgu dah terangkan kan cikgu? Kalau angle macam ni, sebabkan separuh, atas hingga ke separuh macam ni, saya rasa ini ialah medium long shot. Bukan. Salah tu. Tapi medium shot. Bukan. Medium close up. Betul. Baru betul. Medium close up. Itu medium close up. Dah faham dah setakat ni? Okey, cikgu. Silakan. Okey. So, kita buat uji minda sikit. Okey. So, uji minda ni, okey, berdasarkan sekarang ni, kameraman akan ambil rakam video pada host. Kemudian kita nak tengok nyatakan jenis shot kamera yang diarahkan oleh kamera tersebut. Kemudian Mira akan terangkan secara ringkas tentang shot yang dirahkan tu. Baiklah. Okey, jom kita tengok. Apa shot yang pertama? Kawan-kawan, kita tengok sama-sama dan kita cuba jawab shot yang pertama merupakan shot apa? Setelah cikgu Amali dah terangkan tadi antara kesemua shot yang ada dalam kamera video. Kalau saya boleh tengok sekarang ni, saya berada di dalam skrin dan ini ialah shot medium long shot cikgu. Medium close up cikgu. Ya, betul Mira. Yang ini medium close up. Kenapa kita panggil medium close up? Kerana di separuh. Separuh. Daripada? Daripada kepala hingga ke arah pusat cikgu. Pusat ataupun pinggang lah. Pinggang. Kita nak sebut pusat ni sensitif sikit, kita sebut pinggang lah. Pinggang. Dan dalam kalau shot ni, emosi subjek akan lebih ketara kelihatan. Betul Mira. Baik, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok kawan-kawan, shot yang kedua, shot apa pula ni? Okey. Shot yang kedua. Sekarang kita tengok mungkin white. Sekarang kita nampak shot apa ni? Saya tengok sekarang ni, saya pula risau cikgu sebab kamera betul-betul fokus kepada saya. Baiklah, untuk shot yang ini sebabkan dia zoom dekat, ini dipanggil close up. Close up. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, dia lebih tinggi, dia lebih fokus kepada subjek tu. Tadi kita nampak daripada pada pinggang. Sekarang ni dia dah naik ke atas dan lebih nampak lagi ekspresi muka subjek tu. Okay, so kita panggil close up. Close up. Baiklah, ini ialah close up. Okey, dekat betul tu cikgu. Okey, ini ialah close up. Tadi kita dah tahu tentang medium long shot dan juga close up. Untuk yang ketiga pula, jom kita tengok apa pula shot yang berikutnya. Okey, untuk yang ketiga, kawan-kawan saya dekat rumah boleh sama-sama untuk jawab. Boleh tengok. Yang ketiga? Yang ketiga ni cikgu, saya tengok kamera tu macam makin jauh cikgu. Tadi dia zoom in, dia macam zoom out. Kan, betul cikgu? Okey, sekarang ni dia dah zoom up ke belakang. Okey, zoom out ke belakang. So, subjek tu nampak lagi lebih kecil lah. Lebih kecil dan luas. Kita panggil apa tu? Ini ialah long shot. Long shot. Okey. Betul cikgu? Betul. Wah, betul lah. Baik cikgu. Okey. Masuk long shot macam mana? Masuk long shot macam mana? Okey, sekejap cikgu, saya tengok. Masuk long shot. Masuk long shot ni macam cikgu katakan tadi, subjek akan kelihatan lebih kecil kerana akan memberi fokus kepada bahagian belakang. Bahagian belakangnya akan lebih luas dan nampak secara keseluruhan cikgu. Dan juga yang paling penting,
jarak di antara kepala dan juga kaki, antara jarak atas dan juga jarak bawah sama. Okey. Betul Betul tu Mira. Tapi kalau tengok saya sekarang ni, apa jenis shot? Sekarang kalau saya tengok dekat skrin, ini merupakan shot medium long shot. Medium long shot. Apa maksud dia medium long shot tu? Medium long shot apa kawan-kawan? Kalau kita boleh jawab sama-sama. Okey. Apa? Murid-murid kat rumah apa dia? Betul. Okey. Ini dapat memperlihatkan kawasan daripada atas kepala hingga lutut. Lutut. Okey. Betul, Baguslah cikgu, Mira, dah tahu. Betul cikgu? Betul. Okey. Wah. Lepas ni Mira boleh ambil rakam video menggunakan teknik shot kamera tadi. Yeah. Cikgu, memberikan saya dah betul cikgu. Berapa ganjaran untuk saya? Saya bagi 30. 30 ganjaran. Saya yakin cikgu nak bagi saya lens satu. Baik cikgu, terima kasih banyak cikgu atas ganjaran tu. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini kawan-kawan untuk kita tahu dengan lebih banyak lagi tentang shot-shot di dalam rakaman video. Jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas. Dalam mata pelajaran produksi multimedia hari ini, kita belajar tajuknya tentang rakaman video. Macam kita dah tahu, ada 5 teknik shot sebenarnya untuk rakaman video ni. Antaranya close up, yang kedua medium close up, yang ketiga kita ada long shot, yang keempat medium long shot dan yang kelima wide shot. Kan? Jadi macam mana kawan-kawan setakat ini, jelas tak bagi perbezaan ke setiap 5 shot ni? Harapnya jelas, kerana sekarang kita akan masuk pula sudut yang lain. Apa pula sudutnya tu cikgu? Okey, kita seterusnya kita pergi pada sudut pandangan kamera video. Okey, yang pertama kita ada low angle. Apa itu low angle? Low angle ni sudut diambil daripada kedudukan kamera yang diletakkan di bahagian bawah garisan mata atau kamera menghala ke atas. Okey, kesan penggunaan teknik ini akan menyebabkan bahagian bawah subjek kelihatan besar. Ia juga memberi kesan gah terhadap subjek. Biasanya ramai juru kamera menggunakan benda ni untuk isi kandungan. So dia gunakan low angle daripada bawah. So kadang-kadang video tu nampak kaki saja. Kadang-kadang dia tunjuk daripada bawah objek di atas. Mana daripada bawah objek tu nampak besar dan atas dia kecil. Baiklah cikgu. Okey. Kalau macam tu kan cikgu, tadi cikgu kata ramai kameraman yang gunakan angle ini kan. Maksudnya dia menggunakan kerana dapat memberikan kesan yang lebih dramatik ke cikgu? Ya, betul. Okey. Kalau kita tengok nak tunjuk pejalan kaki. So dia ambil video pejalan kaki itu sahaja. Walaupun subjek tak nampak muka dia, tapi kita nampak video tu berjalan kaki. Kita nampak apa yang sebenarnya yang sedang dibuat. Okey. Saya nak tunjukkan cara macam mana nak ambil video low angle. Low angle. Tapi sebelum tu cikgu, saya tengok tadi ada video. Video? Video tu tadi macam mana cikgu? Kalau cikgu boleh tunjukkan kepada saya dan mereka di rumah. Okey. Ada video tu. Okey. Cikgu. Okey. Okey, macam ni. Okey. So pandangan pada bawah low angle. Baiklah. Okey. So saya akan tunjukkan contoh cara nak mengambil gambar low angle. Mira boleh datang depan sikit. Oh, boleh. Baik kawan-kawan, kita tengok macam mana kalau nak mengambil daripada low angle, daripada bawah. Okey, daripada bawah. So kita letakkan kamera di bawah. Baik. Okey. Kemudian kita fokus pada subjek. Baik. Okey. Contoh sekarang ni kita ambil video daripada bawah. So nampak kaki saja. Okey, bila kita dah contohnya kita nak nunjukkan kepada pada penonton siapa sebenarnya. So kita boleh gerakkan kamera tu ke atas. Oh, kita boleh condongkan sikit kamera tu naik ke atas perlahan-lahan. So, tapi cikgu masih di bawah. Cuba pergerakan kameranya ke atas.
kamera tu. macam So tu sudut pandangan kita panggil low angle. Okey, so daripada bawah. Baik. So kita kalau subjek tu nampak dekat, kita boleh undur ke belakang lagi. Okey, ataupun kita tukarkan bentuk dia punya bentuk kamera kepada Kedudukan kamera lah, kita pusing sikit pusing, lah. Oh, okey. So, kita nampak macam tu gah lah. Okey. Baik. Cikgu, saya selalu tengok kalau antara contoh untuk low angle ni kan cikgu, mungkin ada dalam iklan sepertinya kereta. Kalau kereta, dia tak terus ambil kereta. Mungkin pergerakan tayar kereta terlebih dahulu, barulah perlahan-lahan naik ke atas menunjukkan keretanya. Macam tu. Ya, betul tu Mira. Okey. Dia nak nampak kesan yang lebih gah lagi daripada tu. Baik. Tapi soalan saya cikgu, tadi kan cikgu ambil dari bawah, cikgu masih lagi duduk di bawah, kenapa cikgu tak terus berdiri untuk ke atas? Kenapa perlahan-lahan pusingkan kamera tu ke atas macam tu cikgu? Kalau kita ambil daripada bawah tu, kalau kita naikkan kamera, dia akan bertukar sudut pandangan dia. Okey. Sebab kita nak pada bawah. So, kamera je yang bergerak. Kita gerakkan dia mendongak ke atas. Okey. Baiklah. Kita ada kamera, kita dongakkan ke atas macam tu. Okey. Kalau dia macam subjek dekat, kita jauhkan lagi lah. Kita tukar dia bentuk kepada portrait pula. Biasanya kalau kita pergi keluar, kita nak ambil pemandangan, contohnya KLCC. Ya, betul. So kalau kita ambil biasa macam ni, so dia tak nampak, dia nampak bangunan tu biasalah KLCC kan. So kita nak nampak dia KLCC tu, gah tu. So kita kena ambil daripada bawah. So kita nampak semua menara KLCC dua-dua tu. Baiklah. Okay? Boleh faham tak? Faham. Okey, kawan-kawan faham Contoh paling mudah kalau kita nak ambil rakaman video untuk menara berkembar Petronas ke KLCC kan, dari bawah ke atas supaya nampak gah macam mana cikgu hamba diterangkan. Baik cikgu. Ini untuk low angle. Ya, betul Mira. Okey, seterusnya kita tengok sudut pandangan eye level. Okey, apa dia eye level ni? Okey. Eye level ni sudut yang meletakkan kamera sejajar dengan mata manusia. Okey. Kesan daripada penggunaan sudut ini membuatkan penonton berasa seolah-olah berada di arah yang sama dengan subjek dan saling berpandangan antara satu sama lain. Okey. Sudut pandangan ni banyak digunakan dalam drama. Kalau kita tengok drama-drama kan. Okey. Contohnya percakapan di antara dua kekasih ke. So dia duduk dua-dua, so kita nampak emosi dia antara pasangan lelaki dengan pasangan perempuan. So bila dia ambil pandangan eye level tu, so kita terasa macam kita yang bercakap dengan kekasih tu, contoh je. Okey. Maksudnya jelas kelihatan lah emosinya, raut wajahnya. Semua nampak dengan jelas. So kadang-kadang kita boleh fokus macam tadi, kita boleh gunakan jenis shot close up tu bersama dengan eye level. So kita fokus rapat-rapat dengan subjek tu. Okey. Maksudnya eye level dengan close up tu tak sama. Tak sama. Tak sama. Walaupun macam sama, tapi tak sama. Tapi kita boleh gabungkan kedua-dua tu untuk jadikan video tu lebih menarik lagi. Dan adakah untuk eye level ni kan cikgu diguna pakai kalau macam kita tengok iklan kan? Di kaca TV ada iklan-iklan. Kebanyakan iklannya ada tak menggunakan shot eye level ni cikgu? Kalau eye level biasanya kita tengok dia menggunakan untuk penerangan produk. Kalau produk ataupun ada duta dalam tu, dia menerangkan produk, so dia ambil eye level punya. Sudut pandangan eye level. Baiklah. Contoh macam iklan berus gigi, dia menunjukkan kan macam mana. Okey, itu untuk eye level, dan saya perhatikan kat situ macam ada contoh video yang cikgu sediakan. Macam cikgu tunjukkan. Kita tengok contoh video ni Ini host dalam Didik TV. Didik TV. Kawan saya ni Sean. Okey. So kita nampak dia tengah bercakap dan kita rasa penerangan dia tu lebih jelas. Dalam Didik TV pun banyak guna eye level. So murid-murid tengok, macam berada di dalam tu dalam TV sekali. Baik cikgu. Ini untuk eye level. Yang berikutnya cikgu. Okey. Yang berikutnya ialah high angle. Apa dia high angle ni? High angle ni jenis sudut yang ini diambil daripada kedudukan kamera yang diletakkan tinggi dari subjek. Kesan penggunaan teknik ini dapat menimbulkan kesan yang lebih dramatik juga. Baik.
Contohnya saya tengah pegang kamera ni. So macam mana kalau saya berdiri ni, saya nak ambil high level. Okey. Okay, so kalau macam saya ni, kalau akak macam ni lah, mungkin tak nampak. Baik. Okey. So bantuan dia menggunakan kerusi. Duduk di atas kerusi. Ataupun pergi naik, kalau ada bangunan kita naik tingkat Atas satu, bangunan. kita ambil video. Itu contoh high level lah. Okey. Tapi kalau yang kamera video yang menggunakan crane, dia boleh tinggi lagi. Angkat naik ke atas dan tengok pada subjek tu. Contohnya kita guna dalam sukan. Kita nak tengok daripada permulaan hingga akhir. So contoh dia kita gunakan high angle. Baik. Okey, itu kalau contoh cikgu katakan tadi high angle. Sekarang ni kalau kita tengok dekat skrin kawan-kawan, kalau untuk cikgu punya angle, ini boleh dikira sebagai high angle kan cikgu? Ya. High angle di dalam studio. Studio. Kalau dekat tempat yang tempat sukan mungkin berbezalah high angle-nya, seperti di padang bola sepak, berbeza. Tapi di dalam studio untuk shot cikgu itu dipanggil sebagai high angle. Betul cikgu? Ya, betul. Sebab dalam studio dia terhad. Jadi ketinggian dia pun kita boleh nampak lah. Ya. Kalau di luar dia boleh tinggi lagi. Okey. Kalau macam ni, ni high angle lah. Ya. Okey. Baik cikgu. Okey. Kita nak tengok video ni tak? Boleh cikgu. Kita tengok contoh video. Ni rakaman perlombaan 100 meter. Macam ni. Okey. So kita nampak daripada atas siapa yang dahulu. Okey. Dalam sukan juga ada yang ambil dipanggil eye level juga. Tapi dalam eye level dia menggunakan shot, wide shot. So dia nampak semua pelari sedang lagi. Itu gabungan dia. So bukan kita nak ambil video tu satu saja, kita kena gabungkan dengan jenis shot juga. Baik, So baru nampak video tu bagus. Berbeza dengan drone. Yeah. Beza dengan drone. Drone daripada atas. So kalau kita tengok contoh drone mengambil pemandangan daripada atas, gambar pemandangan Kuala Lumpur kan. Ada drone daripada atas, dia ambil gambar KLCC, masjid, negara. So kita tengok tu jadi ada perasaan cantik lah. Tengok kan. Okey, baik. Itu untuk high angle contohnya. Dan sekarang cikgu dah terangkan 3 sudut pandangan kamera video, iaitu low angle, eye level dan juga high angle. Dengannya cikgu nak menguji saya dan rakan-rakan di rumah tentang sudut pandangan ni. Jom cikgu, apa soalannya cikgu? Apa soalan dia? Okey, kita nak uji minda ni, host kita ni. Okey, kita kena tengok video yang sedang diambil oleh juru kamera. Okey, nyatakan sudut pandangan kamera video yang dirakan oleh juru kamera tersebut. Okey. Mira boleh bagi tahu tak? Boleh cikgu. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni untuk shot yang diambil juru kamera di studio, untuk cikgu punya shot, ini ialah shot high angle cikgu. Ya. High angle ni. Betul ke? Betul, sebab lebih tinggi daripada long shot. Long shot tu sudut pandangan jenis shot. Jenis shot. Yang ini jenis sudut. Jenis sudut ini ialah high cikgu. High angle. So lebih daripada paras mata kita lah di atas. Kalau kita tengok sekarang. Betul. Okey. Boleh Mira? Betul cikgu. Okay. Kalau untuk seseorang yang macam tinggi kan cikgu, bila dia ambil high angle juga, adakah dia akan nampak macam mana cikgu? Dia akan nampak kecil ke macam mana? Dia akan nampak bentuk dia, sudut dia serong. Okey, sudut dia serong ke bawah macam tu. So bahagian atas lebih besar dan bahagian bawah lebih kecil. Tu high angle. Okey. Baik, itu tadi untuk sudut high angle. Kita dah tahu bagaimana dan kegunaannya biasanya di padang ataupun untuk ambil pemandangan. Dan di studio pun kita dah tunjukkan. Dan sekarang ini kita nak tengok pula untuk sudut pandangan yang berikutnya. Apa contoh sudut pandangan yang berikutnya? Dalam studio juga, kawan-kawan, jom kita teka sama-sama. Okey, apa contohnya? Jom murid-murid kita tengok. Okey, jom. Apa contohnya? Alright. Saya nampak kalau dekat skrin TV sekarang ni, kamera bergerak ke hadapan, lebih dekat dan juga rapat dengan subjek. Jadi apa yang saya boleh katakan, ini apa kawan-kawan? Sudut apa kawan-kawan? Apa dia murid-murid? Betul. Ini merupakan sudut low angle. Betul. Low angle. Betul So pandangan dia nampak bawah. So daripada bawah dia nampak ke atas. So dia nampak
kalau eye angle dia akan nampak kita wajah kita, tapi di bawah dia akan nampak dagu kita dan ke atas. So boleh juga kita gunakan gabungan antara close up dengan sudut pandangan low angle. Okey. Mengapa dia panggil close up? Sebab low angle kan. Jadi dia bergerak secara perlahan-lahan ke hadapan, menunjukkan macam dari bawah ke atas. Kan betul cikgu? Sebab dalam studio kita tahat. So itu contoh pandangan dia lah dalam studio. Kita boleh tengok lagi dah. Murid-murid boleh tengok dalam contoh filem, tengok sambil tonton filem ataupun drama, tengok apa jenis shot yang digunakan dan sudut pandangan. Baik. Okey. Baik, itu dia. Selesai sudah, kita dah tahu dah 3 sudut pandangan untuk rakaman video, iaitu kita ada high angle, yang kedua kita ada low angle dan yang ketiga kita ada eye level. Dan sekarang ni cikgu kita akan berhenti berehat, tetapi sebelum itu berapa ganjaran untuk saya? Okey, hari ini saya bagi 20. 20. Tadi 30, sekarang 20, 50 dah kawan-kawan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang rakaman video. Kita dah tahu dah shot ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Kemudian kita pun dah tahu dah sudut. Sudut ada berapa jenis? Betul, ada 3 jenis. Kita dah tahu 2 ni. Dan sekarang ini kita nak tahu pula macam mana teknik kita nak membuat ataupun nak menggerakkan kamera ni. Mesti ada teknik. Takkanlah sesuka hati ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Ada tekniknya. Jadi jom kita tanya Cikgu Hambali. Cikgu, macam mana tekniknya cikgu? Okey. Mira, kita sambung satunya teknik pergerakan kamera video. So terdapat 4 jenis teknik pergerakan kamera. Okey, yang pertama kita panggil zoom atau zoom in atau zoom out. Okey, apa maksud dengan zoom in ni? Okey, teknik pergerakan untuk mendekati dan menjauhi sesuatu objek menggunakan lens pada kamera video. Zoom in ialah lens digerakkan ke hadapan untuk mendekatkan kepada subjek. Zoom out pula, lens digerakkan ke belakang untuk menjauhkan daripada subjek. Contohnya saya tunjuk sekarang ni. Kalau kita tengok rajah pada slide itu, dia ada gambar kamera warna kuning. So kalau kita ada kamera ni, so bila kita tengah rakam, kalau ni lens kecil, kalau lens besar lagi bagus. Contoh dekat sini saya nak fokus pada Mira. So bila saya rakam video, bila saya rakam video, saya akan gerakkan lens ke depan. So saya pula saya gerakkan lens tu ke depan. So ke depan. Ini untuk zoom in lah cikgu. Ini untuk zoom in. So dia akan mendekati subjek. So bila kita nak menjauhkan subjek dari kamera, kita gerakkan ke belakang pula untuk menjauhkan subjek kita tu. Biasanya dalam pergambaran filem banyak menggunakan zoom in dengan zoom out. Lagi nak suspend kan cikgu, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Contoh-contoh. Gurau. Silakan cikgu. Betul. So kalau contohnya pergambaran tentang kereta kan, kadang-kadang dia zoom. Kalau teaser kan dia zoom pada bahagian sesuatu part je. Contohnya dia ambil lampu je, dia zoom macam tu. Dia tak tunjukkan semua sekali. Ini contoh video zoom in. Ini host dia Akmal ni. Akmal Nazri cikgu lain Akmal Nazri sekarang. Nampak tak pergerakan lens kamera video tu mendekati subjek. Asalnya dia punya kita panggil jenis shot tu dia long shot, kemudian dia zoom kepada host menjadi medium long shot. Nampak tak gabungan tu? Baik. Boleh Mira? Boleh cikgu. Kita pergi yang kedua. Yang kedua iaitu istilah dia pen left dan pen right. Apa maksud dia pen left dengan pen right ni? Teknik pergerakan kamera
ke kanan atau ke kiri secara melintang dan kedudukan kamera adalah kekal. Okey, pan left pergerakan kamera dari kanan ke kiri. Pan right pergerakan kamera dari kiri ke kanan. Kalau kita tengok dalam slide tu ada gambar rajah yang menunjukkan pergerakan kamera. Okey, kalau sekarang ni saya berada di sini. Okey. Contohnya saya fokus kepada bahagian menengah rendah ni, skrin menengah rendah, kemudian saya pan left ke arah mirror. Okey. So kalau masa ni pun kita boleh guna teknik, bila dah pan kita boleh guna teknik zoom pula. Okey, kita bergerak ke kiri untuk fokus pada menengah atas. Okey. Boleh faham Mira? Boleh cikgu? Okey. Terusnya kita tengok teknik pergerakan yang seterusnya. Okey, biasanya teknik pergerakan pan ni pun banyak digunakan dalam drama, perfilman. Okey, kalau iklan kereta dia nak menunjukkan bentuk badan fizikal kereta tu, dia kereta bergerak dan kamera tu bergerak sekali. Itu kita panggil pan. Maknanya subjek bergerak, kamera pun bergerak mengikuti subjek, itu kita pun panggil pan. Pan. Okey. Seterusnya ni kita tengok video contoh pan left. Okey, glamour host ni. Aku mana Azri cikgu. Betul cikgu. Ini contoh pergerakan pan left. So dia daripada tu kanan dia gerak ke kiri. Ke kiri. Okey, so Mira boleh faham Boleh cikgu. Okey, murid-murid kat rumah boleh faham apa yang cikgu bagi tahu setakat ni. Okey. So dah 2. Seterusnya kita tengok teknik pergerakan yang ketiga. Iaitu tilt up ataupun tilt down. Tilt down. Okey. Apa maksud tilt up, tilt down ni? Okey, teknik pergerakan kamera ke atas atau ke bawah secara menegak. Okey. So tilt up adalah pergerakan kamera dari bawah ke atas. Okey. Tilt down pula adalah pergerakan kamera dari atas ke bawah. Okey. Contohnya penggambaran tentang dokumentari tentang KLCC. So bila dia nak tunjuk KLCC daripada bawah, dia tilt up ke atas. Okey, so maknanya dia ambil kamera, kemudian dia fokus daripada bawah dulu dan dia naik ke atas. So pergerakan dia panggil tilt up. Kemudian kalau dia nak ambil daripada atas turun ke bawah, dia gerakkan kamera turun ke bawah. Okey. So sama ada kamera tu bergerak macam ni ataupun dia turun ke bawah macam tu. Okey, kaedah ini pun boleh digunakan, kita gabungkan dengan sudut pandangan kamera. Okey, kalau kita kata daripada bawah, so kita letak kamera, kita boleh guna low angle. So kita angkat ke atas. So itu maksudnya kita tilt up lah. Tilt up lah. So kalau daripada atas pula, contohnya kita nak ambil daripada contoh kita nak buat video, kita ambil rakan dulu pemandangan langit. Kita tengok langit, kemudian turun ke bawah baru nampak subjek. Okey, sampai pada sudut pandangan eye level pula. So kita panggil itu tilt up. Okey, kita tengok contoh video dia. Baik. Jom. Contoh video. Okey, contoh video dia. Okey, murid-murid dekat rumah boleh nampak tak video yang sedang dipaparkan pada skrin tu? Okey. Itu contoh tilt up ataupun tilt down. Betul? Okey. Itu antara contoh yang cikgu dah sediakan dengan paparan video untuk tilt up dan juga tilt down. Baik cikgu, tapi pastinya kawan-kawan pun nak tahu juga kalau dalam studio, dalam ruang yang terhad macam ni kan, macam mana untuk tilt up dan juga tilt down itu cikgu? Jom kita minta tolong juru kamera kita di studio. Boleh cikgu boleh. Okey. Jom kita tengok macam mana pergerakan kamera untuk tilt up dan juga tilt down. Okey. Kalau sekarang ni kita long shot cikgu betul okey. Jom kita tengok untuk tilt up. Kita tengok untuk shot cikgu, nampak dari bawah perlahan bergerak naik ke atas. Okey. Kalau nampak itu dari bawah ke atas. Sekarang ni dari atas ke bawah pula. Tilt down cikgu Ya. Okey, jom kita saksikan. Okey, nampak untuk cikgu punya shot perlahan turun sehingga ke bawah. Ini yang dimasukkan dengan tilt down.
Betul cikgu? Betul. Andailah Mira. Baik, kerana saya jelas dengan penjelasan cikgu. Okey. So, murid-murid kita pergi ke teknik pergerakan kamera seterusnya. Yang keempat iaitu dolly in dan dolly out. Apa maksud dolly in dengan dolly out ni? Okey. So, dolly ini dolly adalah teknik pergerakan menggerakkan kamera untuk mendekati atau menjauhi subjek. Okey, dolly in pergerakan kamera ke arah hadapan mendekati subjek. Okey, dolly out ialah pergerakan kamera ke arah belakang menjauhi subjek. Okey. Saya tunjukkan contoh macam mana nak buat dolly menggunakan kamera ni lah. Okey. So, sekarang ni saya fokus pada Mira. Okey. Kemudian saya gerakkan kamera ni ke hadapan lagi. Ini dolly in. Dolly in. Kemudian saya fokus pada Mira untuk dapatkan close up. Baik. Okey, kemudian saya boleh undur ke belakang untuk menjauhi subjek. Okey, dolly out. So saya ambil kita panggil sudut pandangan dia eye level ataupun medium close up. Close up. Okey. Baik, cikgu. Kita tengok video dia. Baik. Contoh video dia. Ini dolly out. Untuk contoh dolly out. So, okey. dia perlahan ke belakang ya? Ya. Okey, baiklah. Baik cikgu, bila saya tengok macam ni maksudnya subjek kekal berada di tempat yang sama, cuma kamera yang bergerak. Ya, betul Mira. Itu yang dimaksudkan dengan dolly in, dolly out. Okey. Dia beza dengan zoom in dengan zoom out tadi. Kamera tetap tapi yang bergeraknya lens. So kadang-kadang kita nak nampak dia perbezaan tu susah sikit lah. Baik, Okey cikgu, kalau macam tu, jom kita uji kefahaman saya dan juga murid-murid yang sedang menonton. Jom cikgu. Okey, so uji minda. Kita tengok kamera berdasarkan situasi yang dirakam oleh juru kamera yang di studio ni. Kemudian Mira cuba nyatakan teknik pergerakan kamera video yang dirakam oleh kamera, juru kamera tersebut. Okey, terangkan secara ringkas tentang teknik pergerakan yang dinyatakan tu. Boleh. Okey, kita tengok kepada kamera. Okey, jom kawan-kawan kita cuba jawab sama-sama untuk teknik pergerakan kamera video yang pertama. Okey. Ini merupakan kalau saya tengok dia pan ke arah cikgu. Lepas tu cikgu sebagai subjek kekal berada di tempat yang sama, cuma kamera yang bergerak. Jadi ini dipanggil sebagai dolly in. Dolly in. Okey, betul Mira, dolly in. Baik. Pan dan juga dolly in. Okey. Mana kita nampak kamera tu bergerak kan? Okey, dia bergerak ke arah mana Mira? Ke arah subjek. Ke arah subjek. So bergerak ke kiri. Kemudian dia masuk ke dalam. Ada gabungan di situ. Pan dengan dolly in. Baik. Okey. Dan sekarang kita tengok contoh yang kedua pula, pergerakan kamera untuk contoh yang kedua. Kali ni kawan-kawan kita kena cuba teka bersama-sama Tadi kita dah tahu pan left, dolly in. Dan sekarang ni jom kita tengok pada fokus pada Mira. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok shot cikgu, okey. Kita tengok sebelah shot cikgu. Kamera seakan-akan zoom in, okey. Tetapi kamera tidak bergerak, tetapi di zoom in sahaja. Okey. Ini level eye level kan cikgu? Ya, betul. Okey, eye level. Dan kalau kita boleh tengok secara perlahan kamera zoom out menjauhi subjek, tetapi kamera tidak bergerak. Jadi ini teknik zoom in, zoom out. Betul cikgu? Betul Mira, baguslah. Betul lah kawan-kawan, hebat. Saya harap murid kat rumah pun boleh faham seperti Mira. Ya, insya-Allah cikgu. Dan cikgu memandangkan betul jawapan saya cikgu, kita pun dah sampai ke penghujung kelas. Sedikit rumusan daripada cikgu Hambali tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini saya bagi markah untuk pentaksiran kelas hari ini untuk Mira saya bagi cemerlang lah. Wah, saya dapat cemerlang, alhamdulillah. So, untuk hari ini kesimpulan dia kita telah belajar tiga jenis teknik rakaman video, iaitu yang pertama jenis shot kamera video. Kemudian kita belajar sudut pandangan kamera video dan teknik pergerakan kamera video. So ketiga-tiga ni boleh diguna pakai semasa merakam video dan digabungkan sekali.
Okey. So untuk rujukan yang seterusnya, murid-murid boleh merujuk pada portal Delima. Ya, kawan-kawan Okey. bolehlah terus pergi ke portal Delima untuk mengukuhkan lagi pemahaman anda dalam tajuk ini. Baiklah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hamali atas kesudian meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepada saya dan semua mereka yang berada di rumah tentang tajuk kita iaitu rakaman video, diharapkan memberi manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye. Jumpa lagi. Didik TV KPM